Alibaba barah kesipuan Melayu. Alibaba ialah satu cara perusahaan yang memakai nama Melayu atau kelihatan saja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu tetapi sebenarnya kepunyaan atau diselenggara sepenuhnya oleh bukan Melayu termasuk China, India, Bangladesh, Indonesia dan lain-lain. Baru-baru ini Menteri Ekonomi Rafiz Ramli berkata kerajaan akan memperkenalkan undang-undang anti Alibaba dalam usaha menghapuskan amalan berkenaan dalam sektor ekonomi di negara ini. Katanya pengenalan undang-undang itu perlu dibuat bagi amalan Alibaba dihapuskan secara menyeluruh dan berstruktur. Ini kerana negara dianggarkan mengalami kerugian antara 17 juta ringgit hingga 18 juta ringgit akibat daripada amalan tersebut. Menghapuskan budaya Alibaba dalam sektor ekonomi tidak boleh sekadar cakap kosong tetapi perlu ada tindakan segera. Cerita mengenai budaya Alibaba dalam ekonomi kita memang macam-macam. Perniagaan yang dimiliki oleh rakyat tempatan tetapi disewakan kepada warga asing. Bina projek sepatutnya harga murah tetapi jadi mahal kerana ada yang ambil persen. Justru kerajaan perpaduan akan menggunakan kaedah akta dengan memperkenalkan undang-undang anti Alibaba untuk kita haramkan amalan terbabit. Saya berharap kerangka undang-undang ini dapat menyelesaikan antara ketimpangan utama ekonomi negara. Katanya menerusi kenyataan di Twitter. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan dalam proses merangka dasar anti Alibaba bagi menangani kesan negatif budaya itu terhadap ekonomi. Katanya Kementerian Ekonomi dan Jabatan Peguam Negara akan mengkaji merangka dasar serta strategi perundangan yang bersesuaian untuk membantras kegiatan berkenaan. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam bersetuju secara prinsip budaya Alibaba memberi dampak politik kepada ekonomi dan kerajaan serius untuk menangani dan membasmi aktiviti ini. Anggaran kerugian mencecah sekitar 1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dan membabitkan aspek perolehan, pelesinan, pemberian permit dan kuota serta pemberian subsidi dan geran. Oleh yang demikian, Kementerian Ekonomi dan Jabatan Peguam Negara dengan pembabitan kementerian dan agensi kerajaan akan mengkaji dan merangka dasar serta strategi perundangan bersesuaian untuk membantras aktiviti Alibaba dan membentang cadangan kepada Jemaah Menteri. Katanya dalam kenyataan di Petik Harapan Daily. Sudah tentu untuk menyelesaikan isu yang sudah menjadi barah dan kesipuan kepada orang Melayu selama berdekad-dekad ini tidak boleh diselesaikan dengan mudah. Alibaba ini dikatakan berpunca daripada syarikat kroni yang mempunyai kabel untuk melobi projek hanya untuk mengambil komisen. Menurut Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu M10, Azlan Awang, sepatutnya hanya syarikat-syarikat Bumiputera yang mempunyai sumber dan pengalaman layak diberi peluang dalam kontrak kerajaan. Tetapi apabila kronisma berlaku yang disusuli dengan pembentukan syarikat Alibaba, masyarakat Bumiputera tidak dapat menjana aktiviti-aktiviti hiliran dan memaksimumkan nilai tambah. Pelbagai kontrak kerajaan telah diberi keutamaan kepada syarikat Bumiputera melalui dasar keutamaan kepada syarikat Bumiputera yang telah dikuatkuasakan dari tahun 1995. Namun sumbangan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Bumiputera kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara hanyalah sebanyak 38% iaitu 520 bilion ringgit. Selama ini tiada tindakan yang boleh disabitkan ke atas usahawan yang mengamalkan konsep Alibaba dalam perniagaan disebabkan tiada penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan. Hal ini menyebabkan kumpulan tersebut bertindak semakin agresif dan mengakibatkan kemudaratan lebih-lebih lagi kepada usahawan Bumiputera katanya seperti di Petik Sinar Harian. Justru pihaknya mengalu-alukan cadangan kerajaan untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang anti Alibaba demi memulihkan kepercayaan orang awam kepada integriti dan ketelusan proses tender serta menjamin pembangunan mampan di Malaysia. Jom China menyokong usaha kerajaan perpaduan madani dalam perang melawan amalan Alibaba yang memalukan ini. Setiap penggubal undang-undang sama ada kerajaan atau pembangkang sewajarnya menyokong usaha ini tanpa halangan sempadan politik. Semoga dipermudahkan segala urusan kerajaan perpaduan dalam membentuk suasana ekonomi yang kondusif untuk semua kaum di negara ini.